KPM. Hari ini kita nak belajar endokrin. Kita ada lelaki, kita ada perempuan. Okey. Betulkan sikit. Rasanya dah okey rasanya. Cikgu. Hai Vika. Cikgu. Kejap. Ya, Vika. Tenang dulu Vika. Tenang. Nafas kuat-kuat. Okey, cikgu. Okey. Vika Cikgu, kenapa? maaf. Saya cemas ni, cikgu. Saya takut saya lambat. Cikgu marah. Okey, jangan risau. Cikgu sentiasa bersedia tunggu Vika. Cikgu, Okey. saya berlari-lari ni saya rasa cemas, cikgu. Saya rasa jantung saya berdegup kencang. Saya rasa badan saya panas. Cikgu, kenapa ni, cikgu? Oh, kenapa Vika? Kalau Vika rasa cemas kan? Ya. Bila kita cemas, jantung jadi cepat. Lepas tu bernafas pun cepat Ya, kan? cikgu. Tak ada nafas dah ni. Betul. Apa rehat Okey, sebenarnya ini adalah berkaitan dengan sistem endokrin. Sistem endokrin? Okey, sistem nak tahu lebih? Nak tahu, cikgu. Okey, sistem endokrin ni kita akan belajar dalam kelas kita pada hari ini. Oh, okey, cikgu. Jom. Jom kita mulakan kelas. Okey. Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV bagi slot menengah atas biologi. Okey, bagi murid-murid yang mengambil mata pelajaran ini, sila keluarkan buku nota anda, pen, pensel, catat nota kerana hari ini kita akan fokus kepada beberapa perkara yang memerlukan otak kita mengingat dan juga kita akan bertanya soalan kebat ya. Jadi untuk tujuan itu, Kak Pika ingin menjemput guru kita yang akan bersama-sama mengajar mata pelajaran ini. Dipersilakan Cikgu Yo. Cikgu, selamat sejahtera. Hai, selamat sejahtera. Apa khabar Cikgu? Okey, baik. Masih Vika. Ya Cikgu. Dan hari ini kita akan fokus kepada biologi ya. Betul. Tapi Cikgu, seperti biasa kita masih belum menang tentang COVID-19 Cikgu. Betul. Jadi saya nak mengingatkan kepada murid-murid dan juga penonton kita di luar sana, jadi amalkan SOP selalu ya. Pakailah pelitup muka anda. Kalau keluar daripada rumah, ingat cegah 3 perkara, iaitu 3S ya. Sesak, sempit dan juga sembang dekat. Sembang jauh-jauh sikit, okey. Dan juga kekalkan perjalanan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Pakai pelitup muka dan cuci tangan selalu. Kalau tiada sumber air Cikgu, pakailah gel pembasmi kuman. Jadi untuk tujuan itu saya menjemput Cikgu Yo untuk memakai gel pembasmi kuman kita yang disediakan Cikgu. Silakan. Masih. Ya Cikgu. Okey, Dan thank you. saya juga. Okey, baiklah Cikgu. Hari ini kita punya mata pelajaran sains biologi Cikgu. Betul. Dan untuk tingkatan 4 kan Cikgu? Betul, tingkatan 4. Okey, apakah tajuk kita pada hari ini Cikgu? Okey, tajuk kita pada hari ini adalah sistem endokrin. Okey. So kita akan belajarlah tentang kelenjar-kelenjar yang berada di dalam tu. Okey. So Vika, kita tengok dulu apakah standard pembelajaran yang kita akan perolehi daripada kelas kita pada hari ini. Okey. Iaitu yang pertama, kita perlu menyatakan peranan kelenjar endokrin dalam manusia. Okey. Yang kedua, kita akan mengenal pasti dan melabel kelenjar endokrin dalam manusia. So, setiap satulah kita akan label sama-sama. Okey. Seterusnya, kita akan mencerakinkan fungsi hormon yang dirembeskan oleh setiap jenis kelenjar endokrin tersebut. Wah, banyak hormon yang ada. Oh, maksudnya saya yang cemas tadi berdegup-degup, saya punya jantung tu dan saya rasa badan saya panas tu ada terlibatlah dengan hormonnya Cikgu. Ya, betul Vika. Oh. Pandai. Okey. Ada kaitan dah tu. Okey, seterusnya ialah membincangkan penlibatan sistem saraf dan sistem endokrin dalam situasi cemas macam Vika tadi kata. Okey. Baiklah So itu Cikgu. adalah standard pembelajaran kita pada kelas hari ini. Okey, yang kita akan belajar bersama-samalah. So harap murid-murid pun bersedia
dengan cikgu, dengan Fika di sini untuk kita teruskan pembelajaran. Okey, saya sudah bersedia cikgu. Murid-murid di rumah dekat anda bersedia. Boleh tak bagi thumbs up kat Kak Fika? Nampaknya mereka pun dah bersedia ya cikgu? Okey, betul. Okey. So, Fika sebenarnya macam tadi kita kata, sistem endokrin adalah berkaitan dengan hormon. Hormon. Okey, berkaitan dengan hormon. Okey. So, siapa yang merembeskan hormon? Siapa ya cikgu? Adakah Okey, kelenjar endokrin sebenarnya yang melembeskan bahan kimia. Okey, iaitu hormon kita. Okey, kita tengok ni. Okey, so sebenarnya kelenjar endokrin adalah kelenjar yang tidak berduktus. Wah, Apakah itu tidak berduktus? apa tu cikgu? Kita tengok gambar ni sama-sama. Okey. So apa yang gambar ni saya ambil daripada buku teks. Okey. So apa yang Fika nampak daripada gambar ni? Dari situ saya nampak ada sel kelenjar endokrin. Dia terus masuk mengikut anak panah ke aliran darah cikgu. Ya, betul. So sebenarnya endokrin kelenjar endokrin kita adalah dipanggil kelenjar tidak berduktus. Kerana hormon yang dirembeskan terus masuk ke dalam sarur darah. Jadi dia tidak dimasukkan ke dalam duktus ya cikgu? Ya, betul. Dia tak adalah duktus yang untuk menyambungkan antara darah, tak ada. Dia terus je masuk ke dalam darah. Terus ke darah Betul, secara langsung. So dia akan dibawa oleh aliran darah ke seluruh badan kita. Kerana kita pun tahu seluruh badan kita ada darah. Sistem peredaran darah kita. Betul, cikgu. So akan dibawa oleh darah ke setiap sel dalam badan. Setiap sel lah cikgu. Maksudnya hormon-hormon tersebut dia pergi ke semua sel ke ataupun tertentu je cikgu? Okey, sebenarnya betul Fika. Soalan yang sangat bagus. Okey, hormon yang dihasilkan ini dia akan alih ke semua sel. Tetapi bukan semua sel yang akan bertindak balas ataupun bergerak balas terhadap hormon tu. Okey, so kita tengok di sini. Sebenarnya apabila hormon dialihkan ke satu sel ataupun dipanggil sel sasaran, itu di sini sel organ sasaran. Okey, dia mempunyai satu reseptor, molekul reseptor yang spesifik. Okay, hormon akan bergabung dengan molekul reseptor ini dan memberikan gerak balas yang spesifik. Contohnya macam Fika tadi, jantung jadi cepat, so dia akan bertindak balaslah, menghasilkan tindak balas tersebut. Jadi dia kena ada tindak balas ataupun rangsangan badan kita ya cikgu? Betul. Dari luar? Betul, rangsangan daripada luar yang menyebabkan kita bertindak balas. Baiklah cikgu. Okey. So, tadi kita dah belajar berkaitan dengan apa itu kelenjar, apa itu hormon. So, kita tengok lebih mendalam sikit. Okey. So, kelenjar kita mempunyai banyak. Iaitu daripada otak sampai ke dalam badan kita lah. Nanti kita tengok satu persatu. Okey, cikgu, boleh. So, kita ada 3, saya nak beritahu Fika di sini. Ya, cikgu. Murid-murid pun kena ingat. Kita ada 3 fungsi yang utama hormon ini. 3, cikgu? 3 sahaja. Okey, apakah itu? Secara umum, iaitu pertumbuhan, pembiakan, dan satu lagi adalah homeostasis. Homeostasis. Cikgu, saya cuba ulang. Okey. Jom murid-murid kita sama-sama ulang. Yang pertama, pembentukan, pertumbuhan, pembiakan. Ya, betul. Dan homeostasis. Betul, Fika. Jangan salah sebut macam saya. Ingat, pembiakan, pertumbuhan dan juga homeostasis. Okey, cikgu. Ya, betul. Apakah tiga-tiga itu? Maksudnya? Okey, sebenarnya ialah pertumbuhan adalah sel badan kita membesar macam kita lah, daripada baby membesar macam kita. Kan dikawal oleh hormon. Okey, lepas itu kita ada satu lagi ialah pembiakan, iaitu kita menghasilkan sperma, menghasilkan ovum di dalam badan kita. Okey. Dan satu lagi homeostasis. Homeostasis tu apa, cikgu? Homeostasis tu apa sebenarnya? Okey, Fika nak minta tolong. Dalam buku teks yang Fika bawa ke kelas hari ini, di belakang buku teks kita ada glossary. Glossary. Cari kejap, apakah maksud homeostasis? Okey, cikgu. Biasa ni murid-murid tingkatan 4 ada ya, cikgu? Ya, betul. Kita semua biologi? ada buku ni. Okey, saya akan ke belakang sekali muka surat. Ya, cari dan ada glossary, cikgu. Ya, betul. Ada glossary dalam tu. So, cari homeostasis bermula dengan homeostasis H. H. Okey.
Dan ada kat sini, cikgu. Ya, Itu dia. betul. Maksud homeostasis saya baca, cikgu. Boleh, masih. Okey. Pengawalaturan persekitaran dalam organisma supaya proses-proses fisiologi boleh terus berlaku pada kadar optimum, cikgu. So homeostasis tu macam kawal atur badan kita lah. Kawal Dia nak atur. menyediakan satu persekitaran yang sentiasa paling sesuai untuk metabolisme, untuk aktiviti dalam sel kita. Baiklah, cikgu. Dan bagi murid-murid di rumah juga, jangan lupa di belakang buku teks Biologi tingkatan 4 kita ada glossary, ya, cikgu. Ya, betul. Bagi perkataan yang mungkin kita tidak faham sepanjang dalam buku teks. Betul. Okey, cikgu. Selepas ni saya pasti kita ada aktiviti yang sangat seronok. Ya, betul. Tapi kita akan berehat dululah, cikgu. Okey, baik. Bagi ruang untuk murid-murid mengeluarkan buku ni dulu. Betul. Jangan lupa ambil buku. Ya, yang penting kita perlu refer pada buku teks. Okey? Dan kita akan berehat dulu dan kembali di rancangan ini selepas rehat ini. Jumpa anda nanti. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembalinya ke rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah atas mata pelajaran biologi. Okey, bagi murid-murid tingkatan 4 dan 5 yang mengambil mata pelajaran ini, silalah macam Kak Pika cakap tadi, keluarkan buku nota anda, pen, pensel, catat nota kerana ini penting bagi anda untuk mengingati hormon dan juga kelenjar yang terlibat dalam sistem endokrin. Okey, baiklah. Kita masih bersama Cikgu Yo dan sebentar tadi Cikgu pada awal slot kita ini kita telah melakukan satu adegan di mana saya cemas, Cikgu. Betul. Dan Cikgu cakap ada kaitan dengan hormon dan juga kelenjar Ya, saya. betul. Manakah satu hormon ataupun kelenjar yang terlibat tu, Cikgu? Okey, sebenarnya nanti kita akan pergi satu-satu Okey, dalam saya dah itu. tak sabar ni. Betul, tak sabar betul tu Ya. kan nampaknya. So yang ni, kita tengok ni. Cikgu dah sediakan beberapa gambar kelenjar yang ada di atas meja untuk Fika. Okey. Boleh tak Fika ambilkan kelenjar Gambar? tersebut Okey. dan tampar di atas manusia yang saya sediakan. Saya lukis tadi. Wah, cikgu bagi saya cabaran sebab saya belum lagi belajar sangat pasal sistem endokrin, tapi dah bagi saya cabaran sikit tapi tak apa, Kita saya belajar cuba. sama-sama. Okey. Yang pertama, cikgu, mungkin yang ini kot paling senang sebab rupa macam otak sikit cikgu. Ya, betul. Sebenarnya ini adalah otak lah, betul tu. Otak. Cuma otak tu bukan kelenjar. Tak apa, nanti kita belajar lebih mendalam. Okey, cikgu. Jadi saya tampal di sini Ya, ataupun otak di sebelah, mana? cikgu. Di dalam Otak manusia di dalam, letaklah kat dalam tu, kan? cikgu. Takkanlah di luar kan? Ya. Okey. Okey. Dan Okey. seterusnya kita ada gambar ni macam pundi ya, cikgu. Bukan pundi Bukan sebenarnya, itu adalah pundi. ginjal. Ginjal. Ya, betul. Ya, okey. Sama juga. Ginjal di mana? Ginjal di sinilah, cikgu. Okey, betul. Okey, betul Okey, kedudukannya Oh, betul. Oh, ya, cikgu. Okey, so saya tolong pegangkan. Okey, boleh cikgu. Kena ketatkan. Jadi Okey. inilah atas dan ginjal di sini dan betul. seterusnya. Yang ini saya tahu cikgu. Dia macam nak kita punya usus kecil tapi dia sebab dia pendek je. Ini pankreas kan cikgu? Ya, betul. Ini Okey. pankreas. Dan pankreas saya letak di sinilah ya cikgu. Okey, sebenarnya Fika, pankreas Ya. berada di hadapan ginjal kita. So, Okey, hadapan. kita balik sikit ni. Terbalik sikit ni. Ya, betul. So, Okey. di bawah sikit. Di bawah sikit kita boleh letak kita sini letak lah. di bawah lah. Okey. Okey, so dekat macam tu. Baiklah cikgu. Dan Okey. seterusnya kita ada yang ini macam ada tulang
ditekak je cikgu? Betul, itu berada di tekak. Ditekak. Okey. Betul lah cikgu, Okey, tegak? betul. Okey, murid-murid kita yang sedang menonton, jangan lupa ya bila Kak Pika menampal ni kita sama-sama meneroka di manakah bahagian kelenjar yang terlibat. Ya. Okey, cikgu. Yang ini ovari kan? Betul. Okey, jadi dia perempuan sahajalah kan? Betul. Okey, jadi sebelah sinilah cikgu. Ya, betul sebelah sana. Okey, Terbalik pula saya terbalik sediakan. kan cikgu? Tak apa, saya terbalik sediakan tu. Patutnya yang ini di sebelah luar ya? Ya, betul. Okey cikgu, dan seterusnya bila kita ada perempuan, kita ada lelaki, kita ada ovari, kita juga ada testis ya cikgu? Ya, betul. Okey. Testis, So, testis di untuk sebelah lelaki. sini. Baiklah cikgu. So, Okey. yang Fikah betul daripada buku teks tu, murid-murid pun boleh dapatkan daripada muka surat buku teks kita pada muka surat 233. Betul tak Fikah tengok? Cikgu, saya cuba ya. Okey, buku Okey, teks yang buku teks. ini, muka surat 233. 33. Sistem Betul. endokrin. Okey. Betul ya, cikgu. Fikah. So, terima kasih Fikah Ya. kerana dah tolong cikgu letakkan organ-organ yang ada. Sama-sama Okey. cikgu. Okey, so saya nak pinjam marker sekejap. Okey, di sini macam tadi yang saya katakan, otak manusia bukan kelenjar endokrin. Oh. Tapi kenapa kita letakkan otak kat situ kan? Kenapa tu cikgu? Kerana dalam bahagian otak tu kita ada satu bahagian yang berada di bawah ini. Okey. Okey, kita panggilkan dia sebagai hipotalamus dengan kelenjar pituitari. Wah, ada dua ya Ya, cikgu? ada dalam tu ada dua. Okey. Iaitu dalam bentuk dia begini. Okey, dalam bentuk dia begini, yang berada di atas ini kita panggilkan sebagai hypothalamus. Hypothalamus. Okey, yang di Okey. bawah ini yang ada dua ketul macam tu Okey. kita panggilkan sebagai kelenjar pituitari. Pituitary. Ya, betul. Okey. So, Fika, boleh tak saya nak minta Fika tolong melabel kelenjar-kelenjar yang ada di atas meja tersebut. Okey cikgu, saya Ya. cuba berdasarkan buku teks tingkatan 4 biologi, muka surat 233, sama-sama boleh bersama dengan Kak Pika ya. Muka surat 233 ada menyatakan bahagian-bahagian ini. Jadi Kak Pika akan rujuk pada buku tersebut. Pankreas cikgu seperti yang kita katakan tadi, yang ini ya cikgu. Ya, betul. Okey. Jadi pankreas ni ialah kelenjar endokrin ya cikgu? Ya, betul. Salah satu Okey. kelenjar endokrin kita. Dan seterusnya kelenjar adrenal. Ni saya tak pastilah cikgu. Kelenjar adrenal dia sebenarnya saya bagi kata kunci sikitlah Okey. Dia dekat dengan ginjal. Dekat Mana dengan ginjal tadi kata? Oh, jadi yang saya nampak ada lain sikit ni Ya, kelenjarnya betul. ke? Itu adalah kelenjar adrenal. Baiklah cikgu, sedap nama dia kan? Oh, betul. Adrenal. Okey, seterusnya kelenjar thyroid ya cikgu? Thyroid. Thyroid, thyroid saya tahu dia banyak ditekak ya Ya, cikgu? betul. Okey, jadi di sini ya? Ya. Ah. So, berada di tekak adalah dipanggil kelenjar Thyroid. thyroid. Okay, kita ada beberapa lagi. Okey, testis, kelenjar lelaki ya. Kita belajar semasa menengah rendah pun kita dah belajar tentang testis, betul? Jadi ini ialah sebagai mungkin refresh balik Ya, ya cikgu. betul. Pengukuhan yang tambahan lah. Kita tambah lagi beberapa kelenjar. Okey, ovari, kelenjar bagi perempuan. Okey, dan ada lagi dua cikgu. Ya. Ni yang cikgu Yang sebutkan tadi tadi. kita terangkan. Jadi di otak kita ada dua kelenjar endokrin. Betul, di bawah otak. Okey, mana yang atas, mana bawah cikgu? Tadi kata, ingat tak siapa yang atas? Cikgu cakap yang atas tu hypothalamus. Yes, you're right. Okey. Betul. Oops. Yang ini ya cikgu? Hypothalamus, betul. Yang berada di atas ini. Okey, yang atas ni. Yang dua yang ni? di bawah tu adalah Pituitary. Okey, boleh. Baiklah cikgu. Kita dah melabel beberapa kelenjar yang ada dalam badan manusia. So sekarang kita teruskan beberapa hormon kita cikgu perkenalkan. Boleh? Okey, cikgu silakan. Okey. So ini, ingat Fika, lobus posterior tadi kita kata untuk kita punya pituitary kita ada posterior dan kita ada anterior. Oh, cikgu. Posterior maksudnya yang berada di belah belakang. Oh, belakang. So anterior berada di hadapan. Okey. So sekarang kita belajar yang belakang dulu iaitu posterior. So Posterior. ada dua hormon, cikgu sediakan dua kotak di sini. So ingat, dua hormon ini nama dia antidiuresis ataupun singkatan dia ADH. Okey. Satu lagi oksitosin. Macam mana kita nak mengingat?
Ya, Okey, cikgu. dua hormon yang berada di sini. Namanya pun tak begitu mudah. Ada tak cara cikgu nak mengingat dengan senang? Okey, cikgu ada satu teknik. Oh. Ingat 3 huruf P A O iaitu PAU. Pau. Rasa nak makan pula. Lapar pula cikgu Kan? sebut pasal pau ni. Betul. Iaitu P posterior, Okey. A antidiuresis dan di sini oksitosin. Okey. So, kita boleh dapat daripada buku teks juga. Okey, antidiuresis organ sasaran dia adalah berada di tubul ginjal. Okay. So dia akan dihasilkan di kelenjar pituitari dan dihantar ke tubul ginjal. Nak buat apa fungsi dia? Apa dia, Fungsi dia adalah untuk merangsang penyerapan semula air. So maksudnya kita nak dapatkan air balik kepada badan kita. So itu diharapkan kepada antidiuresis. Maksudnya cikgu, kalau contohnya tiada ADH ni, kita akan macam orang cakap tak cukup air badan kita. Betul, kita tak boleh nak serap balik kepada dalam badan kita. So tadi dalam trivia pun ada berkaitan dengan diabetes insipidus. So ini adalah berkaitan dengan dialah ADH kita. ADH, okey. So cikgu teruskan sikit. Silakan, Oksitosin ada dua tisu ataupun organ sasaran iaitu otot uterus dengan kelenjar susu. Fika nak tanya, Fika, untuk uterus dengan kelenjar susu, lelaki ke perempuan yang ada? Kalau kelenjar susu dan uterus mesti ada kaitan dengan perempuan je cikgu. Lelaki tak ada. Ya, betul. So ini adalah untuk perempuan lah. So oksitosin dia adalah untuk merangsang pengecutan otot uterus semasa kelahiran. Bila kita nak beranak, kita punya uterus nak mengecut untuk mengeluarkan anak. So siapa yang menolong? Oksitosin. Oksitosin yang akan merangsang. Dan kelenjar susu pula adalah untuk merangsang pengeluaran susu untuk baby. Selepas melahirkan bayi. Ya, betul, untuk bayi tersebut. Okey. Masih. So kita teruskan. Okey, so tadi kita belajar tentang posterior. Posterior. Sekarang kita pergi anterior. Okey. Anterior ada 5. Wow, banyak. So cikgu bagi satu teknik, ingat Ayah Ali fed up guna laptop. Wah. So ingat. So Okey. Ayah Ali fed up guna laptop. Okey, so ini nak macam mana cara kita nak ingat bersama-sama lah. Ya. Okey, so saya teruskan. Lobus anterior hormon yang pertama ACTH iaitu adrenocorticotroph. Okey, organ sasaran dia adalah adrenal. Tadi yang Fika kata tu kan yang berada di atas ginjal. Betul. Okey, fungsi dia adalah untuk merangsang korteks adrenal untuk merembeskan hormon. Okey, seterusnya FSH iaitu F fed up tadi kan. Betul. So perangsang folikel. Okey. Organ sasaran ovari dan testis. Okey. So untuk di ovari untuk perempuan lah kan. Untuk perempuan dia adalah diguna untuk merangsang perkembangan folikel di dalam ovari. Okey, untuk testis dia digunakan untuk merangsang spermatogenesis. Spermatogenesis. Cikgu, perkataan dia agak panjang cikgu. Kalau saya contohnya jumpa di dalam buku teks, saya tak faham maksud dia macam mana. So sebenarnya macam tadi kita boleh jadi dalam grocery. Tapi saya cepatkan sikit. Boleh, di sini cikgu. perkataan apa yang di depan? Sperma. Maksudnya ialah proses penghasilan sperma. Okey, kita teruskan. Untuk hormon pertumbuhan untuk pertumbuhan dalam badan lah. Ya, tinggi rendah Ya, pertumbuhan betul. yang orang kata secara baik ya cikgu. Betul, secara baik. Okey, so di sini merangsang pertumbuhan, sintesis protein dan metabolisme lemak. Okey, metabolisme ni cikgu tak pergi mendalam. Sebenarnya murid-murid boleh tengok balik didik TV oleh cikgu Zamimah dalam bab 5 tingkatan 4 kita belajar apakah itu metabolisme. Okey cikgu, dan sebagai pengukuhan kembali cikgu Yu telah berkongsi ya murid-murid sebentar tadi formula untuk mengingat bagi posterior Ya, cikgu betul. kita ada PAO cikgu. Betul. PAO. Betul. Dan untuk anterior cikgu kita ada apa tadi? Okey, Ayah Ali fed up guna laptop. Boleh gunakan formula ini ya. Catat nota ini sebab penting untuk anda senang mengingati yang terlibat. Okey cikgu, baiklah kita sudah pun belajar sedikit sebanyak sistem endokrin dan selepas ini kita akan melatih lagi pengukuhan untuk mengingat juga. Jadi kita akan berehat sebentar dan kembali di slot menengah atas biologi selepas ini.
TV KPM. Didik TV KPM. Itu dia. Bagi murid-murid yang berminat dengan sistem endokrin dan perembesan hormon, bolehlah mengambil cabang endokrinologi. Betul ya, Ya, cikgu? betul. Okey, dan sebentar tadi secara ringkas kita telah pun belajar tentang anterior dan juga posterior, dan cikgu pun ada lagi sikit nak bercerita tentang anterior ya, cikgu? Okay. silakan, So sebenarnya cikgu. di sini macam Fikah dengan murid-murid boleh nampak ini adalah masih lagi dalam lobus anterior. Okey. Tadi yang terakhir adalah laptop. Laptop. Okey, iaitu LH dengan TSH. Oh. Tapi yang ni sebenarnya Fikah murid-murid boleh dapatkan table jadual ini di dalam buku teks kita. Ya. Okay, so murid-murid boleh menjalankan rujukan sendiri untuk mengetahui tentang organ sasaran dengan fungsi bagi LH dan TSH. Baiklah, okey. Okay. Ya, So cikgu. kita teruskan. Okey, tadi kita belajar berkaitan dengan kelenjar yang pertama, Ya, iaitu cikgu. kelenjar pituitari. Okey, sebenarnya sebelum saya beralih ke kelenjar yang lain, kelenjar pituitari dikenali sebagai kelenjar induk, Induk? iaitu utama. Oh. Kerana dia merembeskan hormon yang boleh merangsang kelenjar lain untuk menghasilkan hormon. Wah, jadi pituitari ni peranan dia sangat besar ya, cikgu. Betul. Walaupun kecil dia di dalam otak kita. Ya, walaupun dia saiz dia kecil, tapi Ya. dia mempunyai peranan yang besar. Besar, okey. Okey, kita tengok seterusnya. Tadi kita dah belajar berkaitan dengan kelenjar pituitari. Kita teruskan. Okey, kelenjar. Okey, kelenjar yang ni, ingat tak Vika? Yang ni Ya. kelenjar apa? Kelenjar thyroid. Ya, betul. Nama dia kelenjar thyroid. Okey. So kita tengok. Thyroid sebenarnya, tadi kita kata kelenjar pituitari menghasilkan TSH, Ya. iaitu hormon perangsang thyroid. Dia akan merangsang thyroid untuk menghasilkan hormon nama dia thyroxina. Thyroxina. Okey, thyroxina organ sasarannya semua tisu dalam badan kita. Wah. Okey, so semua pun boleh bertindak panas. Baiklah. Okey, so apakah fungsi dia? Meningkatkan kadar metabolisme, okey, meningkatkan suhu badan, okey, dan yang terakhir, dia mengawal atur pertumbuhan dan perkembangan di dalam badan. Oh, cikgu. Jadi kalau kita bersenam ataupun kita tengah cemas macam tadi pun terlibat juga Okey. hormon tiroksina. Okey, tiroksina lebih kepada metabolisme dia, tapi tadi cemas adalah kelenjar yang lain lagi nanti. Okey, cikgu, ada bukan, lagi kan? Ya, ada lagi. Okey. Banyak lagi kita ada. Okey, kita teruskan. Okey, yang ni. Sebenarnya pankreas ini adalah satu kelenjar yang kita telah belajar di dalam bab pencernaan sebelum ini. Okey. Okey. So kita tengok di sini, dia ada dua bahagian. So untuk pankreas dia menghasilkan insulin dengan glukagon. Okey, kita ada Glukagon. dua hormon. Okey. Insulin, tisu organ dia adalah hati, otot dan tisu adipos. Okey. Fungsi dia menggalakkan penukaran glukosa yang berlebihan kepada glikogen. So maksudnya kalau kita makan gula yang banyak, dia terlebih dalam badan, insulin yang dihasilkan ini akan membantu kita menukarkan glukosa yang berlebihan kepada glikogen. Oh, jadi itulah sebabnya kerana orang yang ada diabetes ya, cikgu, kencing manis, betul. Dia punya insulin tidak berfungsi ataupun tidak dihasilkan betul. dengan biasa ya, cikgu, normal. Betul, dalam kuantiti yang mencukupi. Itu Okey. kenapa orang individu yang kencing manis, Ya. dia perlu mendapatkan suntikan insulin. Insulin, betul, So untuk cikgu. menggantikan dalam badan tak cukup. Okey, baiklah, cikgu. Okey, soalan yang sangat bagus Fika. Terima kasih, cikgu. Okey, glukagon pula, dia adalah terbalik dengan insulin. So apabila badan kita tidak mencukupi gula ataupun glukosa, dia akan menukarkan glikogen kepada gula Glukosa. untuk digunakan. Oh, cikgu. So Faham? itulah terbalik antara dua ni lah.
Okey, insulin dengan glukagon. Cikgu, saya ada satu soalan, Ya, maaf. betul. Secara laju, bila dalam bentuk glukosa, maksudnya dia akan berada dalam saluran darah ke, Ya, cikgu? betul. Dibawa ke dalam dia akan bawa ke otot untuk digunakanlah untuk menghasilkan tenaga tambahan. Okey, cikgu, faham. Ya, okey. So, cikgu ada satu soalan kibat. Okey. Untuk Fika ni. Alamak. Okey, jangan cemas pula Okey. Ini adalah soalan aplikasi. Aplikasi. Okey, cikgu bagi satu situasi. Sekiranya seorang individu dia makan kanji ataupun dia makan nasi yang banyak pada tengah hari tadi. Macam saya. Okey. Okey, lepas tu dia tidak melakukan aktiviti yang lasak. Dia duduk je. Wah. So, apakah hormon yang akan terhasil? Sebab dia makan banyak, cikgu cakap seperti nasi kan. Jadi kandungan glukosa dalam saluran darah tu banyaklah, cikgu. Betul. So, insulin ke glukagon yang akan dirembeskan? Disebabkan banyak glukosa, jadi dia akan keluarkan insulin. Ya, betul. Okey, insulin tu sebenarnya kalau kita nak terangkan kepada kawan-kawan kita di rumah, okey, murid-murid boleh terangkan insulin dirembeskan untuk menggalakkan penukaran glukosa yang berlebihan kepada glikogen. So, ini akan menurunkan aras glukosa dalam badan individu tersebut. Baiklah, cikgu. Murid-murid jangan lupa ya, ada insulin dan juga glukagon dan jangan terbalik. Ya, betul. Kena ingat mana yang merembeskan insulin, mana yang merembeskan glukagon dan menukarkan kepada glukosa dan ke glikogen ataupun glikogen ke glikosa, cikgu. Ya, betul. Banyak G kan? Ya, banyak G. Kita dah pening. Okey. So, kita teruskan. Silakan, cikgu. Kelenjar adrenal. Ya, ini ada berkaitan sikit. So, ini kelenjar adrenal, murid-murid boleh ingat bateri 3A. 3A. Kenapa 3A? Okey. Kerana adrenal, aldosteron dengan adrenalina. So, 3A. So, hormon dia pun A. Okey. So, cikgu cepatkan. Okey. So, aldosteron ini adalah untuk ginjal. Okey, dia akan meningkatkan penyerapan semula garam mineral di dalam ginjal. Tadi ADH meningkatkan penyerapan air. Sekarang aldosteron garam. Okey. So dan untuk adrenalina, dia sebenarnya adalah meningkatkan aras gula, asid lemak, meningkatkan kadar pernafasan, denyutan jantung seperti Vika tadi. Yang saya cemas tu, cemas cikgu. semasa nak masuk kelas tadi tu. Kan? So ini adalah kelenjar yang bertanggungjawab, iaitu kelenjar adrenal. Jadi terbanyak lah terhasil adrenalina saya tadi, ya, cikgu. Betul. Hormon adrenalina yang banyak dihasilkan tadi. Okey. So kita pergi kepada lelaki, iaitu testis. Okey. Testis ini untuk lelaki lah kan. Dia menghasilkan hormon testosteron. Okey, dia kepada tisu organ sasaran dia lebih kepada gonad, kulit, otot dan tulang. Okey. So dia merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki dan spermatogenesis. Okey. Fika tahu tak kenapa kita panggil ciri-ciri seks sekunder? Saya tak berapa pasti, tapi mungkin ada kaitan dengan apa yang membuatkan lelaki tu lelaki. Okey. Betul ke, cikgu? Ada kaitan sangat. Kenapa kita panggilkan dia sebagai ciri-ciri seks sekunder? Kerana ciri-ciri ini berkembang selepas akhir balik. Dia bukan dilahirkan macam tu. Selepas tu barulah dia berkembang. So kita panggilkan dia sebagai ciri-ciri seks sekunder. Okey. Okey, kita teruskan untuk ovari. Okey, ovari lebih sikit. Dia ada dua hormon, iaitu estrogen dengan progesteron. Okey, progesteron. Okey, so ini pun samalah, gonad, kulit, otot dan tulang. Okey, ini lebih kepada gonad sahaja. Okey. Fungsi dia estrogen seperti testosteron tadi, dia merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan dan kematangan folikel. Okey. So dan satu lagi dia membaiki dan merangsang penebalan dinding uterus. Okey, yang ni kalau murid-murid nak tahu tentang estrogen, progesteron, yang ni kita akan lebih mendalam dalam bab seterusnya, iaitu bab 15, sistem pembiakan. Okey. So progesteron ini adalah untuk merangsang perkembangan dinding uterus dan pembentukan plasenta. Sangat-sangat penting semasa kita sedang ada bayi, cikgu, dalam kandungan. Kita hamil macam tu kan. So ini ada kala progesteron ini sangat penting kerana kita tak nak bagi keguguran berlaku, kerana plasenta di masa ini
dihasilkan Dibentuk. untuk memberikan pertukaran nutrien. Itulah kepentingan dia. Baiklah cikgu. Okey, ini adalah berkaitan dengan ovari. Okey, dan berkaitan dengan testis tadi. Ya, Betul? cikgu. Saya nak tanya kepada Fika sedikit. Okey. Ingat tak apakah contoh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid? Okey, kalau thyroid cikgu di bahagian belakang tekak kita ni, thyroxina ke cikgu? Betul, thyroxina. Okey, nampaknya Fika sangat faham tentang kelenjar ni. Ya cikgu. Okey, Tadilah soalan lagi, saya rasa murid-murid di luar pun nak berserta dengan saya menjawab soalan cikgu Yo. Okey, so daripada soalan kita tambah sedikit lagi untuk pankreas. Dia menghasilkan dua hormon iaitu Okey, cuba murid-murid di luar sana menjawab dengan Kak Pika sekali. Saya rasa untuk pankreas, cikgu saya ingat insulin. Okey, Dan insulin. juga hormon insulin dan juga glukagon. Yes, betul. Iaitu glukagon. Glukagon. Okay. Saya terangkan sedikit. Iaitu tadi kita kata hormon insulin dirembeskan untuk menukarkan glukosa yang berlebihan kepada glikogen. Okey. Glukagon dirembeskan untuk menukarkan glikogen kepada glukosa. So itu adalah lebih kepada fungsi kepada kedua-dua hormon tersebut. Okey, cikgu, faham. So cikgu nak tambahkan sedikit lagi berkaitan dengan kelenjar hypothalamus. Tadi cikgu terlepas pandang nak beritahu tentang hypothalamus. Ya cikgu, apakah hypothalamus sebenarnya adalah dia merembeskan hormon GnRH iaitu perembes gonadotrofic. Wah. Panjang nama dia. GnRH ini digunakan untuk merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan FSH dengan LH. FSH dan LH macam cikgu dah sebut dah tadi kan? Ya, betul. Itu tadi kita belajar tentang kelenjar pituitari. Iaitu FSH ialah perangsang folikel dan LH ialah hormon pelutinan. Okey, yang biasa ada dalam perempuan lah. Untuk perkembangan folikel, dengan LH untuk ovulasi. Okey, cikgu. Dan kita sebenarnya cikgu, saya rasa kita dah cukup sebanyak merangkumi semua sistem endokrin yang terlibat. Kan ada lagi cikgu? Tak ada, dah habis dah. Dah habis dan selepas ini mungkin kita akan ada sedikit ulang kaji dan pengukuhan ya cikgu. Betul. Dan cikgu Yu pasti ada tips-tips lagi untuk anda tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang mengambil mata pelajaran biologi. Tapi kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama Kak Pika di slot menengah atas mata pelajaran biologi bersama Cikgu Yo. Dan seronok ke tak seronok belajar biologi di kaca TV? Mesti seronok kan? Dapat lagi cikgu yang sangat-sangat berpengalaman mengajar kita selama 11 tahun ya cikgu dah betul. mengajar biologi? Ya, saya mengajar di sekolah SMK Bandar Baru Sentul 11 tahun. Wah, cikgu sungguh lama. Okey, baiklah cikgu, sebentar tadi kita telah pun merangkumi ke berapa ya cikgu? Banyak kelenjar. sistem endokrin
endokrin, kelenjar yang terlibat dalam sistem endokrin. Betul. Dan yang ini saat-saat kita tunggu ni cikgu. Betul. So kita nak terangkan apa yang berlaku dengan dalam badan Fika tadi yang menyebabkan Fika denyutan jantung jadi cepat, kadar pernafasan jadi laju. So itu dipanggil sebagai keadaan cemas ataupun kita boleh ringkaskan nama lain dia adalah lawan atau lari. Okey, kadang-kadang contoh yang lainlah Fika, apa yang contoh lain semasa kita rasa cemas? Cikgu, masa yang saya tahu kan lawan atau lari dalam bahasa Inggeris ni fright of fly. Macam tu betul. kita lari daripada anjing, cikgu. Betul. Jadi laju betul. Betul. So contohnya kenapa dia dipanggil lawan atau lari? Kerana ada kala kita berdepan dengan keadaan tersebut, kita akan lawan keadaan tersebut. Dan pada masa contohnya kita main bola. Kita main bola dan kita akan lawan dengan pihak yang lain tu. Okay, lari maksudnya contohnya kita dikejar oleh anjing. Takkanlah saya nak pergi lawan dengan anjing kan? Betul So lah. kita akan lari. So itu dipanggil keadaan lawan atau lari. Okey, cikgu. So kita teruskan. So semasa keadaan ini, hipotalamus kita akan menghasilkan impuls saraf. Okey. Saraf tu dihantar ke mana? Dihantar ke medula adrenal. Mana adrenal? Dekat kelenjar adrenal lah. Ya, betul. Dekat kelenjar adrenal. Okey. Di sini dia akan adrenal kita akan merembeskan hormon. Okey. Hormon adrenalina ataupun noradrenalina. Okey, so guru hormon ini dihasilkan dalam keadaan yang cemas. Okey, dia akan dihantar oleh aliran darah seperti tadi ke efektor. Okey. Apa itu efektor? Apa tu, cikgu? Okey, Fika boleh tak tolong cikgu cari dalam glossary sekali lagi? Okey, apakah itu efektor? Ya. Glossary di depan ke belakang? Di belakang, Ya, cikgu. belakang. Biasanya murid-murid kita tak perasan sebenarnya di belakang sekali buku teks ada glossary, ya, Ya, cikgu? dia maksudnya kamus yang bersama dengan kita. Ya, okey. Dan kita mencari E faktor. Jadi E di sini dia telah menyatakan di sini bahagian badan yang menerima arahan daripada pusat kawalan dan bergerak balas terhadap rangsangan dengan sewajarnya, cikgu. Ya, betul. So sebenarnya efektor kita adalah satu organ ataupun kita panggil organ sasaran tadi yang memberikan gerak balas. Okey. So di sini efektor kita akan menghasilkan gerak balas. So, contohnya macam tadilah, gerak balas yang terhasil ialah denyutan jantung bagi Fika jadi laju, kadar pernafasan jadi laju. Sebenarnya yang kita nampak dalam badan tu semasa cemas, aras gula di dalam aras glukosa di dalam badan pun meningkat. Wah. So banyak benda yang berlaku sebenarnya dalam badan yang kita tak perasan dia. Patutlah saya rasa badan saya pun panas juga tadi kan, ya, cikgu? Betul kan. So kita rasa peningkatan suhu badan pun boleh kan di situ. Okey. Betul. So Fika, ini saya ambil daripada soalan tahun-tahun lepas. Okey, Fika nampak apa di sini? Okey, ada dua pemain bola sepak bermain bola sepak. Okey, so ini adalah keadaan nama dia Lawan. atau Betul ke? dia kena sekali. Oh, dia sekali. Kita tak boleh pisahkan. Atau lari. Okey, so ini dipanggil lawan atau lari. Okey, so dia mulakan dengan hipotalamus, menghasilkan impuls saraf. Okey. Dihantar ke di mana? Thyroid ke, adrenal ke? Yang disebut tadi kelenjar adrenal. Ya, betul. Dia panggil medula adrenal. Medula. Okey, yang menghasilkan hormon nama dia adrenalina ataupun noradrenalina. Okey. Okey, lepas tu dia akan ke organ sasaran. Contoh dia? Contohnya organ sasaran efektor, ya, cikgu? Betul. Iaitu yang kita denyut cepat tu jantung. Betul, iaitu sebab menyebabkan laju. jangan cepat kan, laju, kadar pernafasan pun laju dan kita akan memain bola semasa main bola tersebut. Okey. So dalam keadaan yang sama di sini sebenarnya Fika nampak di belakang ni penonton, cikgu. penonton bila kita tengok bola kita excited, kita cemas. Betul. Kita pun nak menang juga walaupun kita tak main kan. Ya, betul. So itu masa itu penonton pun sama. Dia pun menghasilkan adrenalina yang meningkatkan denyutan jantung, kadar pernafasan mereka pada masa yang sama. Baiklah, cikgu. Kalau penonton kita rasa seronok kan, Betul. cikgu. Tapi kalau kita nampak seseorang yang kita suka, cikgu, kita rasa macam segan tapi seronok tu pun adrenalina, Ya, betul. Adrenalina juga yang dihasilkan dalam Oh. badan kita. Okey. Adapun ada kala kita pergi tengok konsert, kita pun sangat seronok dan jantung kita pun gembira. laju. Itu pun sama. Ataupun semasa kalau murid-murid sebelum inilah ada pengalaman kita tengok wayang. So yang cemas, kita pun rasa
termasuk dalam TV dan dia laju denyutan jantung kita pun sama. Itu dipanggil sebagai keadaan cemas lah. Okey, jadi setiap hari mungkin setiap masa pun hormon-hormon kita bergerak dan memainkan peranan untuk membuatkan kita merasa sesuatu ya cikgu. Betul. Kadar denyutan laju, badan rasa panas dan kita rasa mungkin cemas, takut, seronok. Okey cikgu. Betul. Okey, thank you Fika. So sebenarnya daripada kelas pembelajaran kita pada hari ini, kita rumusan sedikit. Okey. Saya nak tanya Fika. Dan awal-awal kita kata ada 3 peranan utama sistem endokrin kita. Yang ini yang saya rasa silap je tadi. Tapi murid-murid sama-sama kita buat ya. Kita ingat 3 peranan. Yang pertama cikgu, saya ingat pertumbuhan. Okey, betul. Yang ini saya ingat sebab pembiakan melibatkan ovari dan juga testis. Ya, betul. Dan lagi satu homeostasis. Betul. Okey, so ada 3. So nampaknya Fika dah boleh menerangkanlah dan memberikan 3 fungsi utama sistem endokrin dalam badan kita. Ya cikgu, dan kita mestilah ingatkan juga kepada murid-murid kita ada 2 formula anterior dan posterior di dalam pituitary kan cikgu? Okey, iaitu untuk posterior, ingat makanan kita? Makanan? Mana apa? Pau. P-A-O, iaitu posterior. ADH dengan oksitosin. Okey. So untuk anterior pula, kita ada ayah, Ali, fed up, guna laptop. So ingat murid-murid, tapi sebenarnya Fika di sini adalah teknik ini adalah daripada saya fikirkan. Tapi murid-murid boleh lebih kreatif untuk menghasilkan teknik yang sendiri. Yang kepada mereka sendiri. Yang lebih mereka senang nak ingat kan Ya, cikgu? betul. So lebih kepada mereka senang nak ingat, mungkin daripada kawan-kawan semasa berbincang, boleh juga dijadikan sebagai satu teknik lah untuk biologi kita bersama-sama belajar. Ya cikgu. Okey, baiklah cikgu. Seperti tadi cikgu sebutkan mungkin ada kaitan insulin dan juga diabetes ya cikgu. Boleh tak cikgu bagi contoh mungkin bagi contoh ni kalau kita tiada kelenjar tiroid ni ada masalah ya cikgu. Okey. Apa contoh kemungkinan yang akan berlaku? Okey, so sebenarnya yang ni kita akan belajar lebih mendalam selepas subtopik ini. Ada juga kelebihan atau kekurangan hormon yang dihasilkan. So di sini tadi kita kata kelenjar tiroid adalah kelenjar yang mengawal kadar metabolisme ataupun dia meningkatkan kadar metabolisme. So kalau kita kelenjar tiroid kurang menghasilkan tiroksina. So dia boleh menyebabkan seseorang tu metabolisme kadar metabolisme jadi rendah lah. So dia tidak boleh dia kurang metabolisme tersebut. Jadi dia boleh cepat bertambah berat badan ke cikgu? Kemungkinan besar. Kemungkinan. Ya, betul. Okey cikgu, bila kita faham aplikasi mereka juga sangat penting. Cikgu ada apa-apa nak tambah lagi ke? Saya rasa di hujung pembelajaran ini, ingat murid-murid, ada beberapa standard pembelajaran yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama, menerangkan keperluan ataupun kepentingan sistem endokrin. Okay, yang kedua, melabel iaitu pituitari, thyroid, pankreas, adrenal, testis dan ovari di dalam badan kita. So ingat, kalau balik rumah, buka buku teks dan cuba ingat balik bagaimana kita nak melabel kepada kelenjar-kelenjar tersebut dan seterusnya. Satu lagi kita nak terangkan, bila kita terangkan keadaan cemas, lawan atau lari. Kita mula dengan hypothalamus, lepas tu adrenal dan akhir sekali ialah E-factor. Itu adalah rumusan kepada kelas kita pada hari ini. Okey cikgu, terima kasih cikgu Yu kerana berkongsi ilmu dengan kita pada hari ini di slot menengah atas bagi mata pelajaran biologi bagi murid-murid di luar sana untuk melakukan sedikit latihan pengukuhan. Jangan lupa melawati sumberku. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih pada hari ini. Harapnya anda semua mendapat sebanyak sedikit info yang penting bagi sistem endokrin di bawah tajuk biologi. Dan sehingga kita berjumpa lagi di slot menengah atas. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye.